Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia yang menyaksikan kita. Sebab Lensa IPT sudah disaksikan oleh seluruh dunia sekarang. Di bulan penuh dengan berkah hari ini, saya ingin berterima kasih kepada anda kerana sudi menonton kami Lensa IPT. Terus mengikuti perkembangan kami di sosial media kami, Instagram, TikTok, untuk terus mengikuti apa sebenarnya perkembangan ataupun perkongsian kami akan berikan kepada semua. Hari ini sebenarnya satu topik yang kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan satu persoalan, perlukah Universiti Sukan di Malaysia? Sebab kita dah ada Universiti Teknologi, Universiti Kesenian, Kolej ataupun Universiti Kesenian, Aswara dan Universiti Sukan kita tak ada. Tapi sekolah kita ada sekolah sukan, sekolah seni, Universiti Sukan menjadi persoalan hari ini. Mungkin ia boleh jadi penyumbang kepada ekonomi negara, mungkin juga ia hanyalah satu beban kepada negara. Mungkin persoalannya kita akan bawakan sebentar saja nanti bersama dengan 3 orang panel daripada UiTM, daripada UTM dan juga daripada UM. Kita akan bawakan kepada anda. Seperti yang saya cakapkan tadi, perlukah Universiti Sukan di Malaysia? Pastinya persoalan tu bukan saya akan menjawab, tapi kita berikan panel di studio hari ini bersama dengan teknologis Dr. Hadafi Fitri Omar Latif, Pengarah Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Juga kita bersama dengan Dr. Muhammad Firdaus Abdullah, Koordinator Program Kerusan Sukan, Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Melaya UM. Dan di sebelah hujung sana kita bersama dengan Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Azam, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum kesemuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cakap pasal sukan ni, semua orang suka sukan lah kan? Ya, betul. Ada yang jadikan hobi, ada yang jadikan sebagai karier. Tapi doktor, cakap pasal Universiti Sukan ni, dia dah macam dia satu keperluan ke ataupun bebanan kepada negara? Terima kasih atas soalan tersebut. Pasti apabila untuk saya menjawab soalan ini, pasti ada pihak yang menyokong dan ada juga pihak yang tidak menyokong. Ia bergantung kepada prioriti keutamaan individu tersebut. Berdasarkan Google Form yang telah kita edarkan kepada penggiat sukan tanah air di Malaysia, hampir 90% bersetuju menyatakan penubuhan Universiti Sukan Malaysia. Jadi apa yang kita lihat di sini, ia berdasarkan fakta, bukan sekadar retorik semata-mata. Dan kita ingin menyampaikan realiti semasa di mana perlunya Universiti Sukan di Malaysia. Tapi kalau kita cakap berkenaan dengan Universiti Sukan, mungkin sekarang ini lahirnya bakat-bakat atlet tempatan, wujudnya daripada mana tu? Mungkin Universiti Sukan tak ada, tapi kita dah ada Lee Chong Wei, kita dah ada Datuk Nicole David. Datangnya bukan daripada universiti. Jadi keperluan Universiti Sukan tu masih perlu lagi ke, Doktor? Baik. Kalau nak jawab daripada segi perlu atau tidak, kalau kita dah ada hasil-hasil yang sedemikian, kalau saya boleh sorot sikit berkenaan dengan satu kewujudan Universiti Sukan di China. Beijing Sport University, 40 gold medalist yang lahir daripada Olimpik ataupun untuk Olimpik tidak datang daripada national athlete itu sendiri. Dia build up that talent lah. Di mana kalau kita tengok Lindan pun tak masuk dekat situ. Hurdles tu Liang tu pun tak masuk dekat situ. So kalau nak cakap daripada segi keupayaan, daripada segi melahirkan atlet, banyak kaedah. Tapi kalau kita cakap daripada segi untuk remain dan maintain that bakat ataupun develop, of course bila kita perlukan sesuatu tu, kajian tu dibuat. So that kajian is datang daripada idea sebeginilah untuk sukan tadi. Yang tu saya punya pandangan lah daripada segi keperluan tu tadi. Kalau ikutkan. Ya, kalau di barat mungkin ada beberapa universiti sukan yang dikhususkan. Kalau di China pun ada. Saya melihat itu sebagai negara yang besar. Doktor, kalau kita lihat di Malaysia, sebuah negara yang kecil, berbalik kepada soalan Dr. Hadafi tadi, keperluan ataupun beban universiti sukan ni, sebab kalau kita lihat sekarang, ya mungkin talent development untuk melahirkan bakat tu bukan semudah yang disangkakan, bukan juga perlu untuk mewujudkan satu universiti. Doktor?
Okey, kalau kita nak cakap dari segi perlu atau tak ataupun sukan ni adalah beban ataupun tidak. Okey, pada saya kita tengok kepada kesinambungan atlet tu sendiri. Okey, ada beberapa isu Minidat dah lama dah pun. Minidat kalau kata apa yang saya nampak adalah daripada praktis orang yang practitioner dalam industri sendiri banyak memberikan kerisauan bahawa atlet-atlet yang dia orang dah jaga selepas habis main apa jadi? Apa masa depan dia orang? So kalau kita wujudkan nyuci sukan ni, okay, macam contoh kita dah ada fakulti sains sukan di UM dan UTM, okay, situ adalah antara ruang. Tapi kalau ada nyuci sukan di sini, dia akan jadi lebih cantik sebab kita boleh centralize dia orang kat situ, and then kita boleh buat monitoring lagi senang. Coaches nak monitor senang, ISN, MSN nak monitoring pun lagi senang. Dia orang nak keluar pergi main sukan pun tak ada masalah, tak ada yang menghalang. So at the same time, dia punya komitmen dari segi akademik, dari segi sukan terjamin seimbang. Kalau masalah sekarang, dia apa yang saya nampak di universiti, especially di UiTM, kita ada kekangan sikit nak lepaskan pelajar. Okay, so bila nak lepaskan pelajar pergi program, pergi tournament lama, kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu. So, bila dah jadi macam tu, budak kadang-kadang dia terpaksa ambil cuti SEM ataupun tangguh semester. So, jadi macam masalah kan, kita macam tak menyokong pula. That's why UiTM, Fakulti Sains Sukan, ada wujudkan program, kita buat panjangkan tempoh. Especially untuk national athlete, dia masuk belajar, kalau kita diploma tu 2 tahun, dia akan jadi lama sikit 5 tahun. So itu advantage, tapi itu yang kata apa minority lah yang kita boleh offer. Kalau ada lagi universiti sukan, maybe you can do more lah, lebih baik, lebih banyak lagi lah benefit. Apa saya nampak lah kat sini. Ya, saya berpandangan kalau universiti sukan ni, doktor, kalau kita wujudkan universiti sukan, saya cuba bayangkan bukan saja kita nak lahirkan bakat atlet dan sebagainya, tapi lebih kepada mungkin penggerak, contoh dari bidang teknologinya. Mungkin UTM sendiri dah juara bidang teknologi. Mungkin perlu khususan dalam bidang sukan itu sendiri, tapi dalam bidang teknologi. Ya, sudah pasti apabila kita bercakap tentang penubuhan Fakulti Sains Sukan ini, ia adalah bukan satu jalan yang mudah. Seperti yang baru-baru ini diumumkan oleh PMX kita, kerajaan telah menganugerahkan sejumlah 20 juta kepada UTM untuk penubuhan Fakulti AI. Ya. Itu baru sahaja penubuhan, belum lagi dari segi pengoperasian dan sebagainya. Ia merupakan satu jumlah yang lagi besar apabila kita nak menubuhkan fakulti yang baru. Jadi apa yang saya boleh ambil contoh kepada soalan tadi, contoh yang paling baik apa yang berlaku di UTM sendiri, sebagai contoh Akademi JDT. Pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 ditempatkan di dalam Universiti Teknologi Malaysia, di mana pelan strategik yang dilakukan oleh JDT dan UTM ini adalah sangat baik kerana menjimatkan kos yang tinggi, di mana mereka tidak perlu menubuhkan, tidak perlu membina bangunan yang baru, tetapi menggunakan apa yang sedia ada. Dan kepada soalan yang tadi juga berkenaan boleh tak kalau contoh apabila UTM menubuhkan Fakulti AI, itu juga adalah salah satu usaha yang kami ingin lakukan, ingin memperkasakan sports teknologi, di mana sekarang ini di mana kerjasama di antara Institut Sukan Negara dengan UTM Space, kita akan menubuhkan sijil profesional teknologi sukan. Bermaksud di sini dengan adanya kerjasama ini, kerjasama strategik yang dirancang secara baik, ia win-win situation kepada semua pihak. Saya lihat AI kita boleh nampak dia punya kebergantungan kita kepada AI. Tapi sukan ini, doktor, saya rasa kebergantungan kita dengan sukan ni, kalau rasa mungkin nak diet, satu yang pertama, mungkin yang kedua sebab ikut kawan-kawan. Itu antara sebagai orang biasalah, orang awam kepada sukan. Jadi kebergantungan tidak menunjukkan kita ni memerlukan dengan sepenuhnya universiti sukan itu. Apa antara langkah-langkah kita untuk kita nak jadikan Malaysia ini perlu satu universiti sukan? Baik. Bila bercakap balik semua soalan yang pertama tadi, keperluan tu tadi, kita lihat daripada segi, of course kan dari segi ekonomi itself lah. How can sukan ataupun bagaimana sukan tu sendiri boleh menjadi salah satu industri yang besar. Kalau kita lihat sendiri daripada segi global punya pendapatan, industri sukan boleh menjana daripada 471 bilion USD kepada 1.4 trilion USD. That's a global punya part.
So, kalau dah itu pula, daripada 10 industri yang terbaik di dunia, sukan masih lagi diletakkan dalam top 10. Top 10 tu tangga yang ke-9, which is elemen-elemen sedemikian kita boleh dapatkan dan jadikan salah satu asas. Inilah kepentingannya penubuhan universiti ini. Sebab kita tak cakap pasal talent, sebab tadi dah cakap sekolah sukan ada, kita dah cakap pasal sekolah seni ada. So, that talent is come from there. This one kita nak try develop, kita pun tak tandus daripada segi ahli-ahli sukan yang berjaya. Doktor pakar bedah dah ada, jurutera Boeing dah ada. That's why semua datang daripada, it's not semua, tapi atlet-atlet tu dah membuktikan sesuatu. So, lebih spesifik, benda ni tak jadi satu kata orang one off. Dia akan berterusan kalau program macam mana Dr. Hari cakap tadi, remain. Benda tu cantik kita buat benda tu lah. Itu saya punya ni lah. Saya bukan skeptikal, saya membawa suara daripada rakyat juga yang mereka memandang mungkin fakulti sains sukan, fakulti sukan ni mungkin kalau di sekolah lah kan, kita boleh kategorikan contoh kalau ada 10 kelas, kelas dia kelas yang belakang. Okay, budak-budak kelas belakang. Jadi itu dah ada satu skepticalism. Maksudnya siapa yang masuk sains sukan ni adalah pelajar-pelajar yang mungkin tak ada kejayaan, tak ada tu. Saya rasa itu tak benar. Pendapat doktor pula macam mana? Okey, kalau kita nak katakan bahawa konteks sukan ni banyak dipelopor oleh pelajar-pelajar yang kurang cerdik lah kata. Ada benarnya di situ. Tapi sekarang kita dah nampak ada trend bila wujudnya di sekolah menengah ada pendidikan jasmani. Saya suka pelajar ambil saya suka pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. So dah nampak dah pelajar-pelajar yang ada intellectual. So dia ada minat ke arah situ. Cuma yang jadi masalah adalah culture kita, budaya kita, amalan kita. Orang kalau nampak, kalau dengar budak sukan apa, kalau dulu saya masuk belajar dulu, orang akan kata apa, oh tu main gelorotan lah tu. Lari keliling padang. Main gelorotan kata, rasa hinanya kata. Padahal we are learning something. Kita pun belajar pasal sains, kita belajar pasal pengurusan sukan. Kita belajar pasal fisiologi, pasal biomekanik. So semua benda ni adalah sangat penting. Especially utamanya untuk pembentukan, untuk pembangunan atlet itu sendiri. Cuma masyarakat tak nampak, masih ada stigma, macam masih ada skeptikal lah, macam apa saya cakap kan. So yang tu yang kena ubah, dan bila nak ubah pemikiran manusia ni bukan senang. Itu yang cabarannya tu kan? Ya, itu. Saya setuju dengan doktor. Culture kita sebenarnya tak memihak kepada bidang sukan. Dan ketiga panel hari ini kita bawa untuk kita mencerahkan lagi apa sebenarnya pandangan ataupun hala tuju sains sukan ataupun industri sukan dalam negara. Tapi kita akan cakap lebih lanjut berkenaan dengan universiti sukan. Selepas ini kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Masih lagi membawa persoalan yang sama, perlukah universiti sukan di Malaysia? Tadi kita sudah bereskan hal apa yang kita boleh lakukan daripada universiti sukan. Adakah ia memberikan satu menjawab kepada persoalan keperluan itu sendiri? Adakah ia mendesak untuk diadakan ataupun ia sekadar ada je doktor? Sebab kalau sekarang ni sukan kita masih lagi rancang untuk melahirkan atlet-atlet yang berbakat, atlet-atlet yang bukan sahaja atlet tapi boleh membawa nama Malaysia ini dapat gold medal, pingat emas sebagainya. Mungkin tadi kita dah bereskan soal melahirkan bakat-bakat sukan mungkin dalam bidang teknologi dan sebagainya. 1,300 institusi TVET yang diperkenalkan tahun ini perlu memberikan satu gambaran yang baru berkenaan dengan isu TVET, doktor. Sains sukan ataupun sukan, bidang sukan dengan TVET. Apa hala tujunya, doktor? Okey. Berdasarkan melalui artikel surat khabar pada 2018 berkenaan isu statistik yang dikeluarkan, tempat yang ditawarkan untuk pelajar-pelajar yang minat dalam bidang pengajian sukan hanya 1,000 sahaja. Sedangkan jumlah pelajar lepasan SPM yang berminat untuk sambung bidang sukan ini sangat ramai. Tetapi universiti hanya mampu sediakan 1,000 tempat sahaja. Dan ia adalah menjadi isu pada waktu itu. Jadi apabila soalan ini diberikan, ia sangat bertepatan untuk mengatasi masalah sebegitu. Seperti tadi, untuk memperkasakan TVET. Yang ini yang kita dalam bidang sukan ataupun bidang sains kesihatan cuba untuk lihat apakah kerjasama strategik yang boleh dilakukan. Mungkin akan datang ada diploma teknologi sukan,
ada diploma artificial intelligence sukan, ada sijil virtual reality sukan. Jadi sebenarnya ia boleh dilakukan melalui perancangan yang strategik. Jadi kita berharap apabila berlaku permasalahan itu melalui statistik yang dikeluarkan, jelas di sini mulai sekarang kita kena sediakan ruang dan peluang tempat yang cukup kepada pelajar-pelajar yang ramai yang ingin sambung bidang pengajian sukan ini. Tetapi tidak semestinya sukan semata-mata. Mereka boleh mengambil teknologi sukan dan lain-lain. Itu jawapan saya. Baik, doktor, tadi doktor ada sebut berkenaan dengan Universiti Sukan di China. Saya percaya kalau kita nak mencontohi, kita nak copy terus universiti itu, ambil di Malaysia, saya percaya itu satu langkah yang baik juga sebab kita tiada universiti sukan lagi. Tapi sejauh mana sebenarnya kita ke arah itu, ke arah universiti sukan itu sendiri? Okey. Beijing Sport University ni kalau tak silap saya pada lawatan saya 2015 dah lamalah, tapi saya tak tahu sampai masa kekal atau tidak dia punya pendirian, yang satu-satunya universiti di China yang dibiayai penuh oleh kerajaan. Oh. Yang tu yang diberikan sendirilah. Okey. Sekarang ni pula kalau kita ambil kita punya environment sekarang, which is university, a part of that kena generate income sendiri, kena buat pendapatan sendiri. So kalau nak lihatkan daripada sisi ni, beban kita lebih tertumpu kepada mengharapkan sumber-sumber keuangan daripada kerajaan pusat ataupun daripada mana-mana lah. Cuma kalau nak ambil cerita daripada segi kopi daripada Beijing Sport University itu sendiri, saya rasa kalau nak ambil satu sedikit kelebihan, Beijing Sport University ni dia dah ada employability plan, which is apa yang dibuatkan semua expert yang mencapai indikator tertentu remain dalam Beijing Sport University. Tapi semua graduan-graduan dia yang tak dapat memenuhi kehendak tu, dia akan tebarkan seluruh China. So di mana masuk memang dah ada space untuk bekerja dan sebagainya. So kalaulah acuan itu dapat dibuat dengan mengambil kira, kalau kita ambil QS ranking, kita ada 5 area. Kita ada Heart and Humanities, kita ada Engineering dan Teknologi, kita ada Life Science and Medicine, kita ada Natural Science dan kita ada Social Science. Kalaulah 5 area dalam QS ranking ni dapat kita relatekan dengan sukan, maka saya rasa tak ada masalah untuk atlet tu memilih. Sebab tak semua yang nak masuk sport science, tak semua yang nak masuk sport management. Dan mak ayah diorang pun perlukan juga dia ni jadi engineer. So that's the point macam mana Dr. Dafi cakap tadi lah. Baik. Doktor, mungkin apa impak sebenarnya selepas kewujudan Universiti Sukan di Malaysia itu sendiri? Okey, kalau kita nak cakap pasal impak, kalau dah wujud lah, dah andaikan lah. So dia akan banyak buka, satu yang saya nampak adalah dia akan banyak buka ruang peluang kerjaya, especially kepada para jurulatih lah. Okey, kita sebab apa, kita ada jurulatih yang banyak fokus kepada di sekolah-sekolah, di sekolah sukan, tapi di peringkat universiti tak ada ataupun sikit, tak ramai. Okey, sebab kata apa, kalau di universiti dia kurang dia punya tumpuan sukan. Tapi kalau kata kita create, kita akan boleh create a new batch. Kalau ada masuk orang kata apa, pelajar-pelajar baru yang ambil masuk universiti sukan, dia graduate, dia ada knowledge, dia dah belajar macam mana nak improve performance, macam mana nak menguruskan sukan mentadbir. Dan diorang ni lah kata apa yang kita mengharapkan akan jadi pelapis-pelapis. So itu antara impak saya nampak. Selain daripada itu, mungkin kita boleh kata apa, dari segi yang saya dah nampak pentingnya ada universiti sukan adalah kepada kebajikan. Kebajikan lah. Okey, macam saya quote balik daripada bekas timbalan pengarah MSN Kedah, bekas cikgu rugby saya juga, Nur Azman Zainal. Okey, dia bercakap, dia mensuarakan kebimbangan dia kalau pelajar-pelajar sukma dia yang ada sekarang pada masa dulu, okey, selepas habis sukma, apa hal tuju dia orang? Apa hal tuju? So budak-budak ni dah habis main sukma, dah habis contribute main pun bagai semua, dah sakit injet pun semua bagi, tapi end up masa depan dah habis sukma, habis lah. So tak ada continuity kat situ. Tak ada pula kita nak bagi something pada dia orang. So kalau di universiti, untuk future dia orang, at least kita dah secure sikit. Dah secure sikit. Dia orang dah ada degree, ada diploma sintan untuk dia orang. Itu saya nampak lah. Baik. Doktor, kita juga ada badan-badan sukan, contoh ISN, MSN, dan pelbagai lagi. Kita ada BM, FAM. Kalau wujudnya universiti sukan, apa yang terjadi dengan mereka ni sebenarnya? Adakah
maintain, remain, ataupun ialah kolaborasi mungkin akan ada. Tapi universiti sukan dan juga badan-badan sukan yang lain tu. Sudah pasti kita akan bekerjasama dengan erat. Kalau Syai tengok sinarai 10 buah negara maju, kalau kita nak bandingkan antara US dengan Germany, mungkin kita jauh ketinggalan lah. Itu adalah memang negara maju. Kita ambil contoh yang paling dekat, Jepun, Korea, China. Mereka sudah mempunyai universiti sukan tersendiri dan mereka bekerjasama dengan institut sukan mereka dan mereka bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak negara mereka untuk menghasilkan jago-jago dunia dan jago-jago Olimpik. Dan kalau kita lihat skop yang lebih kecil di Asia Tenggara, kalau Syai tengok negara-negara jiran kita, Singapura dah berjaya menghasilkan emas Olimpik melalui Joseph Skolin acara renang. Filipina dah berjaya menghasilkan emas Olimpik melalui acara angkat berat. Thailand melalui acara taekwondo dah berjaya melahirkan emas Olimpik. Kemuncak kejayaan sukan adalah mencapai emas Olimpik dunia ataupun emas kejohanan dunia. Untuk mencapai perkara tersebut, kita perlu ada plan strategik di mana kerjasama erat, kembali semula kepada Yang Azhar, kerjasama erat bergerak secara berpasukan. Dalam kita menggerakkan sebuah kapal terbang, kita tidak hanya memerlukan pilot. Kita perlukan pilot, kita perlukan jurutera, kita perlukan pramugara, kita perlukan trafik. Jadi kerjasama yang erat ini, saya yakin akan menghasilkan dan memecahkan kebuntuan yang ada sekarang ni di Malaysia. Kita masih belum berjaya mencapai emas Olimpik. Dan kalau kita lihat statistik, pemain-pemain atlet-atlet harapan kita, mereka juga adalah pelajar universiti. Datuk Azizul Hasni Awang, Datuk Pandalela Rinong, mereka adalah merupakan pelajar universiti. Jadi sudah tiba masanya. Kita dah tak boleh ketinggalan lagi dan kita kena bergerak laju untuk perkara ini. Itu jawapan saya. Baik. Dr. Daus, tadi doktor ada mention berkenaan dengan Singapura, Filipina yang sudah dapatkan gold medal. Tapi sedar tak sedar dua negara tu tak ada universiti sukan lagi. Maksudnya mereka bergantung kepada badan sukan sahaja. Tapi sekarang kita, mungkin kalau kita imbas mungkin 10-15 tahun yang lalu, kita dah sumbangkan gold medal dengan banyak. Tapi sekarang ni agak kurang sikit. Ke mana sebenarnya kita punya hala tuju sukan? Sebab kalau ikutkan dulu pun tak ada juga universiti sukan. Sekarang pun mungkin penekanan kita dah ada road to gold dan sebagainya, tapi masih lagi pencapaian tu tak seperti yang dulu, Doktor. Okey. Kalau tak silap saya, Tan Sri Dato' MJ Gateson, kita panggil dia Flying Doctor. Okey. Pada bukan 10-15, beyond that lagi. Tan Sri pernah bercakapkan tentang sportman Malaysia pada masa tu, atlet Malaysia pada masa tu berjaya adalah kerana kudrat. Tenaga yang ada. Okey. That elements yang pada masa tu kita sering juga cakap pasal sejarah mengapa Malaysia boleh layak ke Olimpik. Kita juga pernah cakap Malaysia pernah kalahkan Korea Selatan. Hoki sekarang ni juga Thailand pun Singapura pun dah boleh main jentik-jentik sikit dengan kita because of that. Tapi kita still remain dekat tempat kita dan it's not selesa, tapi kita masih lagi dekat tempat kita. Kejayaan tertinggi pun mungkin dekat Sukan Commonwealth dahulu 1998 incoming, wallahualam lah. So that's point of view. Kalau ditanyakan kepentingan kajian-kajian, kepentingan penyelidikan ni tadi yang membolehkan benda-benda ni kita boost up. Kalau tak, kita remain dengan apa yang kita ada, lepaskan pada coaches, lepaskan kepada majlis sukan tertentu, institusi sukan tertentu, tanpa ada kolaborasi. Cuba bayangkan kalaulah kata Dr. Hairi tadi, jadinya universiti sukan ni, kita tak ada lagi terkapai-kapai nak kait sana, nak kait sini. So kita ada satu referen yang kukuh, kita ada satu referen yang kita rasa boleh digunakan tanpa diragui untuk bantu. Then apa yang ada pada apa yang ada pada coaches ni tadi, kita dapat polish lah dengan baik berdasarkan kajian. Saya percaya word sukan menyatukan tu memang digunakan sampai ke hari ni. Doktor, kalau boleh bagi percentage, berapa jauh ataupun berapa lama lagi kita akan wujudkan universiti sukan?
Okey, kalau tanya berapa senti berapa wujud kan. Saya suka untuk berpijak di bumi yang nyata. Okey, kalau kita banyak cakap tapi lebih berangan-angan sembang kopi. Tapi kalau ikut pada keadaan sekarang, sekarang ekonomi dunia tenat. Kalau macam kata apa, di semua pensyarah dah pun tahu bajet PTA pun dah kena kerat, kena potong. Itu kita faham. Kita faham, okey. Sebab kata apa, kekangan kewangan masing-masing. Ekonomi sekarang, okey, bila kata apa dulu nak buat keluar program pun, nak buat atlet pergi main, kita bawa, dulu saya bawa budak rugby pergi tournament, nak minta satu kotak strapping, tak dapat, lepas hanya 3 row strapping yang balut-balut tu tau. Kalau dapat 1 row nak balut apa kata kan? Kotak air dapat 1 saja dulu. Itu kalau dengan orang yang tak faham sukan. Kita dapat orang yang administrator yang tak faham sukan, kepala sukan. Tapi kalau kata dari segi percentage, I would think about maybe it takes a few more years, beberapa tahun lagi. Okey. Yang mana bila kita dah 10 tahun? It can be 5 to 10 years. Okay, ataupun kita boleh mula dengan yang kecil dulu. Ya, betul. Tak perlu untuk kata apa kita nak bombastik besar satu berapa puluh ekar, berapa ratus ekar punya universiti. So tak apa, at least kita dapat mulakan yang pelan yang kecil dulu, fokus yang tu dulu, and then kita build up dari situ, baru boleh kembangkan. Tapi jawab balik pada saya soalan, maybe it takes dalam 5-10 tahun lah kata, ataupun it can be more than that lah, tengok pada ekonomi. InsyaAllah kita nak tengok apa antara perkembangan ataupun kesediaan pensyarah-pensyarah untuk apabila mungkin wujud Universiti Sukan nanti. Tapi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Kalau kan tadi kita sebut berkenaan dengan berapa lama kita bersedia ataupun kita nak wujudkan sebuah universiti sukan, Doktor. Sekarang ni, Doktor, kalau esok kita wujudkan universiti sukan, lusa masuk kerja, bersedia tak? Berat soalan. Berat soalan. Kata dekan Fakulti Teknologi Sukan, katakan, bersedia atau tak, Doktor? Kalau di pihak kami untuk dalam bidang sains sukan, kami pasti kami akan berganding bahu, bekerjasama erat antara universiti, antara industri dan antara pelbagai pihak untuk memastikan kejayaan Malaysia dalam bidang sukan. Kita dah lama ketandusan perkara ini dan kita perlu bergerak dengan cepat. Macam saya cakap tadi, saya ulang, dan apa yang dikatakan oleh Dr. Zulkhairi tadi, saya rasa tidak mustahil. Tidak mustahil, ia boleh diwujudkan satu hari nanti. Baik. Kalau dari segi bakat kita, mungkin kalau kita kata business stocknya, kita boleh jual bakat kita kat luar, tak ada masalah. Tapi kita punya tenaga pengajar kita mencukupi atau tak sekarang, Doktor? Untuk penubuhan Universiti Sukan, kalau saya ambil pandangan Dr. Hairi tadi, kecil-kecilan tu saya rasa enough, sebab kita bukan ada di Lembah Kelang sahaja. Tenaga-tenaga ni, Johor, Kelang, Lembah Kelang memang ramailah. And then UiTM sendiri pun dah ada beberapa cawangan yang ada fakulti sains sukan. So saya rasa untuk, bukan maksud saya menarik semua tenaga kerja tu kat sini, tapi untuk bidang kepakaran tu saya rasa boleh diteruskan dengan apa yang ada lah. Cuma daripada segi kat mana kita nak letak dan kumpulkan melalui bidang-bidang apa, yang tu kena strategik, sebab mostly of us ni mungkin special sikit dekat UTM, dia ada teknologi sukan. Tapi antara kami ni, sport management dan science exercise ataupun sains sukan sendiri tertumpu pada 2 bahagian. Macam saya cakap tadi, balik kalau kita lihat 5 bidang tu tadi, pernah tak kita terfikir macam mana sastra tadi kita boleh masukkan dalam sukan? Pernah tak kita terfikir macam mana ada sendiri kursus sarjana muda kejuruteraan sukan? So elemen ini kalau dapat masuk, maka saya rasa lebih seronok dalam mewarnai universiti sukan tu sendiri. Kalau tak, dia jadi alah sains sukan lagi, alah sport management lagi. Mak ayah pun rasa risau nak hantar mak anak. Ini nak jadi apa? Sikit-sikit dia dekat situ lah. Yang tu saya punya pandangan lah. Baik. Universiti sukan ataupun kalau kata Dr. Zulkhairi, mula dengan kecil-kecilan, saya tukarlah sikit college sukan. Jadi daripada universiti sukan ataupun college sukan itu tadi, kecil-kecilan, kita nak mengembangkan dia. Mungkinlah kalau kita wujudkan satu universiti sukan itu sendiri, berapa lama sebenarnya pengembangan bakat tu akan mengambil masa? Kalau tahun depan, adakah hasilnya akan dapat mungkin 3 tahun, 4 tahun atau makan masa 10 tahun? Betul. Okey, kalau nak cakap dari segi pengembangan bakat lah, ataupun dari segi kata apa kita nak improve performance prestasi atlet,
tak perlu ambil masa lama pun sebenarnya kata. Tapi kalau kata kita, sebab kita dah ada expertise, kita ada pakar. Okey, macam di UTM, di UM, di UiTM, di USM, UPM, kita ada banyak ramai pakar. So pakar-pakar ni boleh membantu macam mana nak decide nak bangunkan kata apa prestasi atlet ni. Boleh jadi masa bulan atau tahun kita dah boleh tengok hasil dia dah. Tak perlu lama, 3-4 tahun, itu bergantung pada long term program lah. Tapi kalau bila you dah dalam universiti sukan tu, dalam fakulti sendiri, kita dah boleh fokus you sebagai one of our subject, our athlete, dan kita boleh tolong untuk tengok kat mana yang kita nak improve. Dari segi mental ke, dari segi you punya physical part ke, fisiologi ke, yang tu it doesn't take long time lah, kata apa. So pada saya, untuk tengok hasil tu, sebenarnya tak lama, tak perlu pun 3-4 tahun. It can be months ataupun weeks lah kata. Months lah kata, kalau doktor selamat kata. Lebih kurang lah berbulan lah masa dia. Tak lama. Doktor, ini ada kawan kita di Facebook nyatakan soalan. Industri sukan Paralimpik ataupun sukan para. Kalau kita lihat sukan sendiri, universiti sukan, kita dah fokuskan berkenaan dengan pengurubuhan universiti sukan. Hebat universiti sukan, ada hala tujunya. Sukan para, adakah hala tujunya sama seperti sukan biasa, doktor? Sukan Paralimpik kalau kita tengok, dia punya... Lebih berjaya daripada sukan biasa sekarang. Dia punya performance, prestasi, kadang-kadang lagi bagus daripada sukan orang yang normal ni. Kalau kita tengok SP Paralimpik, cuma dia tak dapat banyak liputan sangat lah, katakan. Siapa orang tak ramai nak tengok kan. Tapi kalau kata dari segi orang kata apa, nak tengok balance tak balance, kita nak tengok kata apa, dia orang ni ada potensi ataupun tak, memang ada potensi. Sebab saya sendiri pernah dulu jadi one of the orang kata apa, ala-ala pegawai teknikal masa di Bukit Jalil dulu, lama masa zaman student dulu. Saya tolong orang OKU untuk main bowling di Bukit Jalil. Dia tak nampak, buta tapi boleh strike. Ayo. Kita yang mata celik. Pun masuk longkang. Masuk longkang. bukan kata apa. So, dia orang dah di-train. Tu cuba kalau kata dia orang ambil kita centralize di universiti sukan, dia will do wonders lah kata. Sebab kita dia orang dah ada kat situ kan. So, untuk orang apa, kita tak boleh nak discriminate lah. Yang Paralimpik dengan yang bukan Paralimpik. Paralimpik ni pun kalau kita tengok, dia orang banyak bagi sumbang pingat sebenarnya. Especially. Lebih banyak sebenarnya. Ya, betul. Kalau saya celah sikit, pingat tu tadi kita mungkin dapat tahu siapa yang jutawan sekarang. Oh, siapa? Ziyad dah jutawan. Ya, betul. Oh, saya pun belum lagi. Macam mana? So that's point of view yang katanya tadi is not discriminate, tapi kekurangan ataupun sekarang ni back to culture itself, how that we menghormati ataupun mengiktiraf kejayaan-kejayaan tu. Kita cerita pasal normal punya kehidupan, macam mana pandangan kita terhadap orang-orang yang ada yang tafsirkan kelainan upaya, ada yang tafsirkan kurang upaya, ada yang tafsirkan kelebihan upaya. So that's point of view yang kita dapat back to culture tadilah. Sebab kata Dr. Tahir tadi, nak develop culture bukan senang. So itu yang tadi. Tapi daripada segi kemajuan, kalau dapat dikumpulkan sekali dalam universiti sukan ni tadi, insyaAllah saya rasa benda tu tak jadi satu masalah pun. Untuk saya tambahkan sedikit. Tambah. Kalau dalam syarat MQA itu sendiri, di dalam bab 5 bahagian fasiliti, memang kita kena sediakan fasiliti untuk orang kurang upaya. Jadi di mana sebenarnya mereka ada di dalam perencanaan kita. Bukan bermaksud bila satu hari nanti wujud universiti sukan tak ada, Paralimpik tak ada kan. Maksudnya semuanya dah memang dirancang bersama, libat sama dalam IPT. Baik. Kalau kita lihat juga tenaga pengajar sukan biasa sudah pun ada, dan Dr. cakap sudah pun mencukupi untuk kita wujudkan satu universiti sukan. Mungkin kerjasama dengan luar, kita nak panggil bakat luar ke, ataupun cikgu-cikgu tenaga pengajar daripada luar ke, ataupun cukup di Malaysia, Doktor? Okey, yang ini sebenarnya memang kita telah di bawah Institut Sukan Negara, mereka menjalankan sijil sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Dan mereka telah melakukan training of trainer kepada semua penggiat industri sukan untuk menjadi tenaga pengajar di seluruh Malaysia. Pada satu ketika dulu, agak sukar untuk bekas-bekas atlet ini untuk menyambung pengajian.
Akan tetapi ASN telah mewujudkan kos-kos tersebut untuk memberi ruang kepada bekas-bekas atlet yang dahulu mengambil CJ-CJ tersebut. Dan berdasarkan soalan tersebut, sebenarnya kita tidak ada masalah. Memang perkara tersebut telah berjalan di Malaysia, di mana kerjasama di antara pensyarah dan industri sukan untuk mengajar sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 di seluruh Malaysia. Jadi memang kerjasama industri itu memang amat erat di antara kami. Doktor, kalau kita ikutkan, ada beberapa sukan, jenis sukan yang kita kata top lah. Contoh badminton, bola sepak, tenis, squash dan lain-lain lagi. Adakah 3 sukan ni, kita ambil 3 sukan ni lah, squash, badminton dan juga bola sepak. Adakah bila wujud nanti universiti sukan perlu diberi penekanan kepada 3 jenis sukan ini dulu untuk kita nampakkan impak dengan pantas? Saya balik kepada fungsi penubuhan dan hasrat kepada penubuhan universiti sukan tu. Kalau dikatakan pasal bola sepak, mungkin akan saya cakap takut ada bola sepak marah pula. Bola sepak ni dah kekal sebagai sukan nombor 1 dunia, bukan Malaysia aja, dunia. Kita cakap apa sekalipun dia tetap kekal kat situ. Kalau cerita daripada pasal populariti, CR7 contoh Cristiano Ronaldo kalau kita ambil, dia punya followers dia 600 million, which is satu post dalam IG dia boleh generate 4 million. Yang tu dia punya part lah kalau kita ambil bola sepak. Tapi kalau nak cakapkan dari segi fungsi macam mana develop, saya lebih suka sukan yang dah sedia ada, yang bukan daripada sukan popular. Kalau saya punya personal lah. Sebab contoh macam Paralimpik tadilah kalau kita ambil, dia dah ada satu aras yang saya rasa orang normal pun susah. Sebab kita cakap pasal pingat tadi, kita tak dapat lagi, normal ni tak dapat pingat lagi, tapi para dapat pingat. So why not kita lebih fokus pada orang sedemikian ataupun kategori sedemikian untuk kita boost up. Yang ni kita boleh bantu. Okey, kalau ambil semula pula bidang-bidang lain yang selain daripada sport science tadi, macam mana pula kita nak try adapt ataupun adopt sesuatu kepakaran tu, sastra ke, psikologi ke, motivasi ke, untuk bantu kepada pembangunan sukan para ni. Yang tu saya rasa lebih berbaloi. Then lepas tu baru kita support gini lah. Bukan meninggalkan, tidak. Tapi kita cuba fokus pada ni dengan benda-benda semua kita bawa. Kalau kita sebut berkenaan dengan golongan sukan para ataupun ini, kita boleh khususkan kepada mungkin sains sukan dalam bidang sukan para. Kalau wujudnya universiti sukan itu sendiri, ya kita akan utamakan juga universiti golongan sukan para ni. Tapi kosnya bagaimana? Penumpuan dia khususnya, silibusnya bagaimana, doktor? Silibus untuk sukan ni? Sukan para itu sendiri. Maksudnya penumpuan tu, mungkin kalau kita nak kejuruteraan, mungkin sukan para tak boleh masuk ke bidang kejuruteraan. Jadi pewujudan universiti sukan tu, adakah perlu fakulti sukan para dan juga fakulti sukan normal ke macam mana, doktor? Okay, kalau kata dari segi untuk differentiate yang normal dengan yang para, tak payah untuk buat banyak fakulti. Cukup kalau kata kita buat dalam unit ataupun jabatan sahaja. Okay, jabatan para dengan jabatan yang biasa, yang lain. Supaya kita ada fokus di situ, kita ada khusus kat situ. Okay, macam untuk dari segi silibus, sekarang pun kalau kata apa, yang geng-geng para ni pun, dia dah ada belajar sendiri dia dah. Kebanyakan dia orang ni lebih fokus kepada kemenjadian macam mana dia nak survive. Kita tambah ambil daripada apa yang dia orang dah buat sama ni, kita tambah and then kita tambah baik dengan konten-konten silibus kita. Jangan semata-mata kita bagi dia orang belajar sains sukan. So dia orang belajar pasal kata apa, contoh ada swimming, ada pasal outdoor, tapi macam mana pula dia orang punya keupayaan pula. So mungkin dia orang ni ada sedikit kata apa, pendekatan yang berbeza, tapi tak banyak sangat pun kata apa. Sebab apa, kita orang dah ada silibus di luar, ambil kita cuma tambah baik sahaja. Kalau saya boleh tambah, dalam bidang pengajian sukan tu sendiri, kita memang ada subjek motor learning, di mana orang normal belajar macam mana untuk bermain sukan-sukan Paralimpik ni. Sukan orang buta, sukan orang pekak. Jadi kita juga ada dalam silibus kita. Jadi sebenarnya tidak asing lagi untuk bidang pengajian sukan di Malaysia. Baik. Kalau kita bayangkan universiti sukan itu sudah diwujudkan, fakultinya sudah ada, semuanya sudah lengkap di universiti sukan itu di Malaysia. Doktor, apa antara cabaran bila nanti universiti sukan itu dah diwujudkan?
cabaran selepas kewujudan Universiti Sukan? Okey. Saya bekerja sebagai pegawai belia dan sukan daripada 2002. Saya convert kepada academician ni 2016. Pengalaman saya daripada 2002 sampai 2016 ni memang berkhidmat ataupun servis saya memang berkenaan dengan aktiviti sukan. Baik. Ceritanya tadi kalau bagaimana benda tu ada dan macam cabaran yang akan ada. Mungkin dari segi peluang pekerjaan sebagainya. Bila bekerja dengan sebagai pegawai sukan ni, dia mentaliti ataupun dia punya kaedahnya adalah cuma memandang kepada ini kejohanan-kejohanan yang boleh masuk. Kalau dekat Kementerian Pengajian Tinggi ni ataupun dekat IPT ni adalah sukan institusi pengajian tinggi, kita panggil sukan masum, kita panggil sukan mahasiswa. Tumpuan tu lebih kepada kalau wujud universiti sukan, orang-orang ni takkan dapat compete dengan universiti sukan sebab atlet dah berkampung kat sini. So benda tu satu cabaran yang pertama lah, how that we can separate. Macam mana sekolah sukan tak ada masalah. Sekolah sukan pergi dia budak Kedah, pergi di sekolah Bukit Jalil, masih MSSM, dia akan wakil Kedah balik. Tapi how that university can do the same method, tapi bukannya application yang samalah kat situ. Satu. Yang kedua, satu lagi cabaran, adakah program-program sedia ada di universiti-universiti lain ni akan menurun? Sebab sukan ni dah ada. Yang ketiga adalah sumber tenaga. Ada tak sumber tenaga ni, contoh tadilah cakap bersama-sama Jairat. Of course kalau ni jadi dekan nanti ataupun VC kepada universiti sukan tu ataupun nanti jadi VC. Amin. So that tu Firdaus masuk, ni masuk. So sumber tenaga tu ni adakah dekat tempat-tempat lain ni akan berkurangan juga. So benda tu yang rasanya menjadi satu cabaran yang utama supaya kita dapat apa yang ada ni kita kekalkan, tapi yang baru tu kita tambah baik dan kita pertingkatkan lagi dia punya pencapaian lah. Yang tu saya rasa lebih berbaloi kalau difikirkan tentang cabaran tu tadi. Baik, mungkin segala cabaran tu kita akan sudah ada dalam bayangan macam mana kita nak berhalusi bersama. Tapi kita akan jawab sebentar nanti. Kita berehat seketika, kembali selepas Sinar Belensa IPT. Kita pun sudah berada di penghujung, hampir penghujung rancangan Lensa IPT. Soalannya, perlukah Universiti Sukan di Malaysia? Doktor, secara jujurnya awal tadi, saya skeptikal juga. Mungkin tak perlu Universiti Sukan. Kita dah ada Badan Sukan, Majlis Sukan yang mencukupi. Kita pun sudah mencapai prestasi yang baik juga dalam industri sukan. Tapi sekarang ni saya rasa kita masih lagi terkebelakang. Jadi untuk nak kejar universiti-universiti yang maju ni seperti China dan sebagainya, kita perlu wujudkan Universiti Sukan. Jadi apa antara harapan doktor untuk kita sama-sama mungkin kepada mereka yang mendengar ni, untuk bukan sahaja bersetuju untuk wujudnya Universiti Sukan, tapi kita kata boleh mengimarahkan lagi industri sukan ni, doktor. Betul. Terima kasih, Syai. Okey, di Malaysia kita ada 5 buah sekolah sukan Malaysia. Okey, daripada 5 buah sekolah sukan Malaysia ni, sebagai contoh, katakan dia lepasan SPM. Untuk dia diserap masuk dalam pasukan senior, skuad Malaysia, katakan skuad hoki ke, skuad bola ke, skuad rugby ke, bola jaring ke, peluang dia untuk terlibat dalam skuad senior hanya 10% sahaja. Tidak semua daripada Setanan Pisang tu berjaya terpilih dalam skuad senior mewakili Malaysia. Jadi di manakah mereka ni? Adakah kita nak biarkan mereka ini terus bekerja lepasan SPM, terus bekerja sebagai operator pengeluaran, membuat Grab dan sebagainya, atau kita hendak mereka ni sambung belajar di universiti? Kerana sayang, bakat yang dah ada ni kalau dijaga dengan baik, digilap dengan baik, pasti akan memberi sinar cahaya kepada kita. Sebagai contoh, Arif Aiman, pemain JDT yang terkenal, tidak dikenali, tetapi apabila diletakkan di suatu tempat yang betul, akhirnya bersinar sebagai pemain harapan negara kita. Jadi saya berharap dengan hikmah kita teroka penubuhan Universiti Sukan Malaysia ini, dan pada saya juga jangan hanya menjadi good athlete, jadi juga good person sebagai insan yang berguna. Itu daripada saya. Doktor, Universiti Sukan perlu atau sangat perlu? Perlu atau sangat perlu? Saya ambil Dr. Zahir punya cakap, ambil dia punya cakap je lah. Berpijak di bumi yang nyata. Baik, saya ada tiga pandangan ataupun tiga secara ringkas.
Kalau perlu wujudkan universiti sukan, ada 3 pilihan. Sama ada kita ingin buat satu universiti yang baru, universiti sukan something baru. Kita ada 20 IPTA, sekarang tambah jadi 21 contoh. Kita jadikan dia dalam satu IPTA, kita buat. Which is dia akan menelan belanja saya rasa of course more than 22 tadi kata. Buat fakulti saja dah 22 juta. Apatah lagi buat tu. So beban dalam keadaan sekarang ni agak sukar. Baik, itu kita letak ke tepi. Yang kedua, saya punya cadangan, katakanlah kita nak replace universiti yang sedia ada. Kalau kita nak replace universiti yang ada, UTM akan mempertonjolkan kelebihan, UiTM of course akan mempertonjolkan kelebihan sebab dia memang berlebih sangat dari segi kepakaran, dan begitu juga UM dan mana-mana universiti akan cuba buat. Tapi bila kita buat pula, tak semua orang ambil suka-sukan tu tadi. So kat mana golongan-golongan yang tak suka-sukan ni tadi hendak diletakkan. So itu pilihan yang kedua. Dan pilihan yang ketiga, saya ada dalam sekadar permainan minda saya. Why not Institut Sukan Negara itu dijadikan Universiti Sukan. Universiti Sukan Negara. Contoh. So that's point of view. Tak tahu Cik Ahmad Faizal dengar ketak cerita ni. Kalau Cik Ahmad Faizal dengar, mungkin boleh dipertimbangkan ataupun boleh diapakan. Cuma saya lebih berminat dekat situ dah ada sedia benda yang segala bentuk keperluan, and then kita boleh tambahkan kat situ saja sebagai permulaan. Baik. So itu antara 3 cadangan yang saya rasa boleh, dan jawapan tu mungkin boleh jawab perlu atau sangat perlu tadilah. Baik. Doktor, mungkin demand kepada sukan dan demand demand biasa kepada universiti sukan ataupun demand bakat sukan kepada industri. Macam mana kita nak tarik kepada yang sedang menonton sekarang ni? Sana kita nak tarik Demand tu sendiri. sukan kepada universiti. Simple je. Yang main ni sekarang ni, yang tengah bersukan, dia akan berfikir, selepas aku main, apa aku nak jadi? Apa aku nak jadi? Aku ada kerja tak? Aku ada qualification tak? Aku ada merit ke tak? So kalau tak ada, apa nak buat? So apa yang kita boleh offer as part of university ataupun let's say mana-mana IPT, kita boleh offer dia orang satu, bukanlah kata pasti dapat kerja. Tak, at least dia orang dapat knowledge. Kita tak nak lah kata apa pemikiran yang macam yang budak-budak tak nak sambung belajar sebab nak ikut influencer. Yang tu kita tak nak kata. Tapi kita nak dia orang ni ada mentality. But athlete ni dia dah ada strong mentality. Dia tak cepat koyak. Dia koyak-koyak tapi dia lebih strong daripada orang yang normal. So dia bawa masuk ke dalam universiti, dia belajar, dia ada qualification. InsyaAllah rezeki ada. Rezeki ada. Cuma masyarakat dengan big player industri kena bantu sama lah. Tak boleh nak harap kepada universiti sahaja. Sebab kalau kata apa, contoh kalau dulu orang tak nampak, contoh paling mudah, paling simple, kalau mana-mana tim dia akan pergi bawa, dia kalau ada bajet lebih, dia bawa lah tim doktor ataupun tim fisio. Tapi macam dia orang tak ada, so siapa nak jaga atlet tu? Betul. So right now dulu tu orang tak ada, pergi mana tournament tak ada, tak ramai ada. So bila orang ada nampak macam at least ada one of the student kita ikut tim jadi first aider, so jaga tim, and then orang akan nampak, weh penting dia orang ni kena ada. Sebab dia orang ni lah nak jaga injury, nak buat itu semua sekian-sekian recovery. Baik. So orang kena nampak. So demand insyaAllah akan ada. Boleh lah tu. InsyaAllah boleh dah tu. Boleh dah tu, terima kasih sebenarnya kita nak ucapkan. Itulah sebenarnya menjawab kepada persoalan perlu atau tidak universiti sukan di Malaysia. Saya kira perlu. Mungkin buat kata doktor tadi, bukan sekarang. Berikan sedikit masa sehingga kita sampai ke tahap yang stabil berwujudkan universiti sukan di Malaysia. Terima kasih kita ucapkan kepada tiga-tiga panel kita. Terhadir Dr. Hadafi Fitri, Pengarah Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan UTM, Dr. Muhammad Firdaus Abdullah, Koordinator Program Pengurusan Sukan Fakulti Sukan dan Sains Exercise UM, dan juga bersama dengan Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Azan, Cara Kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Terima kasih kerana bersama kita bincangkan satu topik perlu atau tidak sukan universiti sukan di Malaysia. Saya Syarul Islam, saya mengundur diri. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.